الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. InsyaAllah kita sambung bacaan daripada kitab Al-Hadis Al-Muntakhabah. Hadis yang seterusnya. An Abi Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala kana ar-rajulu idza aslama ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'allamahu as-salah. Rawahu At-Tabrani. Daripada Sayyidina Abu Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa bapanya berkata, apabila seseorang memeluk Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pertama sekali para sahabat akan mengajarkannya solah. Allamuhu as-salah. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ajar orang itu solat. Ni orang yang bila masuk Islam mula sekali ajar ialah solat. Nak bagi tahu solat ini begitu penting. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ayyud du'a'i asma', qala jawful lailil akhiru wa dubaras salawatil maktubat. Rawahu Tirmidzi. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ada orang bertanya, wahai Rasulullah, doa mana satukah lebih cepat dikabulkan? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa pada waktu akhir malam dan selepas setiap solat fardu. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ini adalah saat-saat yang sangat-sangat makbul doanya, yang mana doa itu sangat-sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena usahalah untuk memenuhi waktu ini dengan doa. Jadi kita ni bila kita usaha dan minta dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat-sangat suka. Padahal kalau kita tak minta pun, kalau Allah nak bagi, Allah bagi. Atau kita minta pun kalau Allah belum nak bagi, dia tak akan bagi. Tetapi hakikatnya bila kita berdoa, itulah yang mana menyebabkan Allah suka. Doa itu sendiri adalah ibadah, doa itu sendiri adalah amalan yang menyebabkan Allah Ta'ala suka. Dan dua waktu ini selepas setiap solat fardu dan juga akhir malam. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu kaffaratun lima bainaha. Nabi SAW kata, sembahyang 5 waktu itu merupakan kafarah bagi dosa-dosa kecil yang berlaku antara keduanya, antara solat-solat itu. Antara satu solat dengan satu solat, apa dosa-dosa kecil yang kita lakukan bila kita lakukan solat yang selepas waktu solat yang selepas pada itu, maka ia menjadi kafarah kepada dosa-dosa itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW sambung lagi, ara'aita law anna rajulan kana ya'tamilu fakana baina manzilihi wa mu'tamalihi khamsatu anharin. Nabi SAW kata, apa pendapat kamu tentang seorang lelaki yang bekerja di antara rumahnya dengan tempat kerjanya terdapat 5 batang sungai. Dia bekerja, lepas tu antara rumah dia dengan tempat kerja dia tu ada 5 batang sungai. Fa iza ata mu'tamalahu amila fihi ma syaa Allahu fa asabahul wasakhu awil araku. Kata Nabi SAW, apabila dia di tempat kerja, dia melakukan kerja sehingga badannya menjadi kotor ataupun berpeluh. Jadi daripada rumah ke tempat kerja dia
ada 5 batang sungai. Bila dia dah bekerja, masa nak balik ke rumah tu, dia bekerja, dia akan kotor lah, tubuh dia tu berpeluh, kotor dan sebagainya. Fakullama marra binaharin yaghtasala. Setiap kali dia melalui sebatang sungai, setiap sungai tadi, yaghtasala, maka dia pun mandi. Daripada tempat kerja dia ke rumah ada 5 batang sungai. Setiap kali dia lalu satu sungai, dia akan berhenti mandi. Macam mana pendapat kamu? Seolah-olahnya Nabi SAW tanya, maka nadzalika yubqi min darani. Adakah jika dia buat macam tu, akan ada lagi kotoran-kotoran pada tubuh dia tadi? Masih meninggalkan apa-apa kotoran tak pada badan dia? Itu Nabi SAW tanya. Maknanya Nabi SAW nak bagi perumpamaan. Fakazalikas salah, macam itulah juga solat, kata Nabi SAW. Kullama amila khati'ah, seorang itu bila setiap kali dia melakukan dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil ini, fada'a wastaghfara ghufira lahu ma kana qablaha. Kemudian dia telah berdoa dan dia beristighfar, yakni di dalam solat, maka ghufira lahu ma kana qablaha, diampunkan baginya apa yang sebelumnya itu. Rawahul Bazzar wa Tabarani, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan juga Imam At-Tabarani. Dalam riwayat yang lain, lebih kurang ada sedikit perbezaan lafaz, iaitu summa salla salata istaghfara ghafara lahu Allahu lahu ma kana qablahu. Kemudian dia bersolat dan dia beristighfar, maka diampunkan, Allah Ta'ala mengampunkan dia apa yang sebelumnya. Jadi inilah kelebihan ataupun kepentingan solat 5 waktu, sangat-sangat penting. Ni Nabi SAW cerita ni kepada para sahabat ni. Zaman tu peluang nak buat dosa ni pun tidaklah macam kita hari ni kan. Kat mana-mana sangat mudah untuk terlibat dengan dosa, terutama dosa-dosa kecil. Dulu kalau nak mengumpat ni kena cari kawan, kena bercari kawan, kena berjumpa dengan orang dulu, baru boleh nak mengumpat. Hari ni kat tapak tangan je kita mengumpat. Seorang-seorang dalam bilik pun kita boleh mengumpat. Dah lah bukan seorang, satu grup kita depan 250 orang kita mengumpat dengan 250 orang. Setiap patah yang kita umpat tu 250 orang akan baca. Sebab satu grup 250, 150 orang. Jadi inilah nak bagi tahu, lagi sebenarnya kita ni lagi kena bersungguh-sungguh dengan solat. Kena tak cukup dah ni kita duk solat dengan 5 waktu, kita nak kena tambah lagi solat dengan solat-solat sunat. Lebih-lebih lagi solat akhir malam, yang mana itu doa sangat-sangat diterima. Kita semayanglah. Kalau paling tidak pun kita semayang 2 rakaat niat solat taubat. Lepas tu kita lepas solat tu kita istighfar lah. Sayyidina Anas bin Malik kata, kami diperintahkan untuk beristighfar di waktu sahur ini sekurang-kurangnya 70 kali kan. 70 kali istighfar. Kita ni ambil lah 100, mudah nak kira. Ambil tasbih tu cukupkan 100. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lepas tu kita pastikan kita sempatlah tutup solat malam kita tadi dengan 1 rakaat. Witir pun cukup dah. Cukup dah. Itu dah kira tahajud dah semua tu. Sebab kita dah buat solat sebelum tidur. Qiyamul lail pun jadi dah, tahajud pun dah masuk dah. Paling kurang kalau kita bangun awal lagi, ada kemampuan, kita buka solat malam kita dengan solat tahajud 2 rakaat yang ringan. Baca kuliah, baca qul huwallah saja. Simple dulu. Sebab masa tu kita ni, orang kata apa, mamai tak hilang lagi kan. Kita warm up. Nabi SAW akan buka solat dia dengan 2 rakaat yang ringan. Lepas tu baru kita masuk solat yang heavy lah. Nabi SAW akan solat berdiri sampai bengkak kaki-kaki. Lepas pada tu lah. Jadi kita ini, kita bacalah ayat-ayat Al-Quran yang paling panjang kita hafal. Macam tu lah. Dan kita banyakkan doa. Peruntukkan masa untuk kita berdoa.
5 minit, 10 minit, 15 minit doa. Ini adalah waktu-waktu yang mahal di sisi Allah Subhanahu Taala. Allah Taala nak tengok kesungguhan hamba dia. Sebab bangun malam, sebab subuh tu memang kita kena bangun, wajib. Tapi kalau yang sunat ni kita sanggup bangun, itu yang mahal di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Semoga Allah Taala bagi taufik untuk kita faham perkara ni, kita dapat amal dan kita dapat sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin wa syukru lahu syukral hamidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya rahimal masakin, ya zal quwwatil matin, ya zal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau lah Tuhan, tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya pencipta alam dan seluruhnya ya Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, demi ilmu-Mu yang meliputi segala sesuatu dan rahmat-Mu yang mengatasi murka-Mu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang besar ataupun yang kecil, yang awal ataupun yang akhir, yang nyata maupun yang tersembunyi, yang sengaja atau tak sengaja, yang kami tahu, yang kami tak tahu ya Allah. Wahai Allah, semoga dengan pengampunan dosa-dosa ini ya Allah, maka kami akan mati bertemu-Mu nanti dalam keadaan Kau redha dengan kami ya Allah. Wahai Allah, semoga dengan itu ya Allah, kami akan selamat dalam keadaan barzah kami ya Allah, supaya barzah kami nanti akan menjadi taman daripada taman-taman syurga. Wahai Allah, semoga dengan pengampunan ilmu itu ya Allah, kami akan dihimpunkan di mahsyar dengan penuh kemuliaan, berada di bawah naungan arasy-Mu ya Allah, berada di atas mimbar-mimbar cahaya, mimbar-mimbar kasturi ya Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah hisab kami. Semoga dengan keampunan itu maka mudahlah hisab kami ya Allah. Semoga dengan itu ya Allah beratlah amalan timbangan kami ya Allah. Semoga dengan pengampunan-Mu itu ya Allah, maka mudahlah kami untuk melintasi titian sirat nanti ya Allah. Wahai Allah, kemudian dengan itu ya Allah, dengan ihsan-Mu, selamatlah kami masuk ke dalam syurga-Mu bersama orang-orang yang kami kasihi ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.